lagi di episod seterusnya bersama saya Wan Nur Azlina binti Wan Abdullah. Pada episod kali ini saya akan menerangkan bagaimana teori kepimpinan kontingensi dapat diaplikasikan dalam kalangan pemimpin abad ke-21. Pemimpin-pemimpin abad ke-21 mereka bukan sahaja perlu mempelajari dari masa lampau tetapi juga perlu berkembang maju mengikut anjakan paradigma. Oleh itu, kepimpinan pendidikan yang berkesan adalah memerlukan satu usaha yang teratur, bersistem, bertata tertib, serta optimal yang dapat menyepadukan dan memanfaatkan kesemua komponen pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kejayaan. Pendekatan yang digunakan untuk menerangkan apa yang menjadikan seseorang pemimpin itu berkesan adalah teori sifat, teori gelagat dan teori kontingensi. Teori kontingensi mencadangkan model kontingensi untuk mengatasi kelemahan pendekatan terdahulu dan mengambil kira penemuan penyelidikan yang terkini. Teori ini cuba mengenal pasti keadaan persekitaran yang mempengaruhi keberkesanan kepimpinan. Pemimpin memahami tingkah laku, sifat dan situasi orang bawahannya sebelum menggunakan gaya kepimpinan tertentu yang memerlukan pemimpin mempunyai kemahiran diagnostik dalam tingkah laku manusia. Beberapa model kepimpinan yang dalam teori ini adalah model Fiedler, past goal dan situasi Huxley. Memandangkan profesi saya adalah dalam dunia pendidikan, ciri-ciri pemimpin yang akan dihuraikan di sini berfokus kepada gaya kepimpinan di sekolah. Pada abad ke-21 ini, kita menyaksikan banyak perubahan arus perdana yang berlaku dalam negara. Sebagai contoh, kepesatan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi secara langsung memberi kesan dan impak ke atas perubahan dalam sistem pendidikan negara. Perubahan demi perubahan telah berlaku dalam sistem pendidikan negara kita. Oleh itu, mahu tidak mahu, kita perlu berubah. Untuk seiring sejalan dengan perubahan sistem pendidikan, saya akan mengupas beberapa aspek yang paling asas untuk menjadi pemimpin sekolah yang efektif dalam abad 21 ini. Kemahiran dan kepakaran serta didukung oleh sikap dan nilai perlu dikuasai oleh pemimpin sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat. Penguasaan dari segi konseptual, kemahiran kemanusiaan, kemahiran teknikal, kemahiran kepimpinan yang meliputi kemahiran menguruskan perubahan merupakan aspek penting untuk menjamin masa depan sesebuah organisasi. Seorang pemimpin berjiwa wajar dapat merangka strategi untuk mengekalkan pencapaian cemerlang dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan setiap program dan projek yang dirancang. Pemimpin yang berkesan hendaklah melaksanakan pentadbiran dengan melibatkan sekumpulan pekerja bawahnya dengan cara yang disenangi mengikut situasi dan keadaan. Sebagai seorang pemimpin sekolah, seharusnya mempunyai semangat dan kesedaran yang tinggi serta mempunyai jiwa yang kuat. Seorang pemimpin juga hendaklah mempunyai cita-cita yang sentiasa mencari idea-idea baru untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Pendidikan menerusi kecemerlangan akademik adalah kunci penting kepada masyarakat dan negara. Hal ini bersesuaian dengan keperluan modal insan yang diperlukan oleh negara kita pada abad ke-21. Dalam usaha mencapai pembangunan pendidikan yang berteraskan kecemerlangan ini, pastinya kepimpinan pengetua menjadi fokus utama. Sehubungan itu, peranan mereka sebagai penentu paling utama kejayaan di sesebuah sekolah dilihat daripada kepimpinan mereka. Kesimpulannya, pemimpin abad ke-21 harus mempunyai cita-cita tertentu seperti kepintaran, kejujuran dan integriti, dorongan kepimpinan, keyakinan diri, semangat, pengetahuan dalam bidang, kreativiti dan fleksibiliti serta berinovasi. Pemimpin yang berkesan mempunyai gelagat yang unggul. Namun begitu, ia harus selaras dengan falsafah pendidikan negara yang menjadi bingkai sempadan pendidikan negara. Akhir kata, terimalah serangkap pantun dari saya. Hijau menguning, padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh, tidak goyah. Menghadap cabaran, tidak gelabah.